Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, jadi malam ni kita akan bersembang santai lagi dalam webinar di F1 sama speaker di F1 sendiri, Puan Husnul Fatnain. Dia ada maklumkan pada saya dia nak sangat berkongsi pengalaman dia. Saya pun belum berkongsi lagi lah dalam webinar tu orang tu satu hari. Jadi sebelum kita mulakan webinar kita ni, kita nak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang hadir webinar malam ni. Saya sebut nama lah, jangan rasa ni pula. Puan Azlina, Puan Berong JB, Puan Siti Aisyah, Puan Anissa, Puan K. Rahman, dan ada orang lagi. Puan Sari Leo dan Puan Nur Farhani. Terima kasih Alhamdulillah. untuk dengarkan sedikit sembang santai emas. Sembang santai emas ni kita buat sebab kita nak orang panggil apa kita nak mula-mula kita nak, kalau boleh tu kita nak dapatkan ilmu lah. Mungkin setiap orang masing-masing ada ilmu kan, macam mana dia dapatkan emas, kenapa dia bergerak dapat dalam dunia emas ni. Lepas tu kita nak ada ukhuwah tu lah sama kita. Ukhuwah ini cerita yang bagus lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu one day mungkin contoh saya ada rakan. Saya ada rakan yang duduk di contoh ada di Johor Baru kan. So dia cakap, aku nak tengok Roadizam HQ lah. So saya duduk kat Penang ni, saya tak boleh lah nak bawa dia pergi kan. Jadi mungkin saya boleh minta tolong sesiapa yang rakan-rakan sahabat-sahabat JF1 ni yang duduk di Johor, boleh saya call. Boleh tak tolong saya bawa saya punya kawan customer ni, dia nak tengok baru dia nak jadi dealer. Dan insyaAllah kalau daripada situ, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong, saya dengan bermurah hati tolong rakan saya tu daftar bawah puan je, sebab puan dah bantu dia kan. Puan bantu saya untuk bantu dia. Jadi itulah namanya, kita panggil kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil associate lah, associate. So associate ni dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Islam ni ukhuwah lah. So ukhuwah ni penting lah sebab banyak organisasi atau team yang kalau tak ada associate, tak ada association yang kuat ni, ukhuwah tu tak ada yang kuat, so dia boleh berantakan lah. Maksudnya dia boleh team tu ada tapi tak orang kata harmoni. Jadi kita nak harmonikan team tu, kita kena selalu buat webinar macam ni. Dan bila kita buat webinar macam ni, dia ada orang kata apa, pandangan-pandangan baru lah. Kita panggil insight yang baru. So contoh macam saya ada pengalaman saya. So pengalaman saya tuan-puan boleh guna untuk tarik prospek atau customer kan. So macam saya pernah Alhamdulillah Allah bagi peluang saya dapat tarik seorang adik pada kawan saya untuk simpan emas. So dia dengar je, dia jadi referral je. Saya cerita kat kawan tu cerita kat adik dia percaya abang dia ni punya kawan saya lah. So dia cakap okay, bagi 10,000 kat Faris tu, tukar jadi emas. So pengalaman-pengalaman macam tu mungkin ada benda yang saya boleh ceritakan pada semua. Jadi puan-puan boleh guna untuk ambil cerita tu. Kita panggil kalau dalam marketing ni kita panggil content lah kan, copywriting ke. Jadi malam ni Puan Husnul dia nak cerita pengalaman dia. Jadi kita boleh gunalah pengalaman dia tu untuk puan-puan boleh guna untuk tarik prospek, fahamkan orang, boleh cakap. Sebab ada setengah orang dia tak suka apa yang kita cerita, nanti dia cakap macam short sendiri kan. Jadi kita cerita, saya ada kawan, saya ada sahabat saya, dia simpan emas sebab ni. Jadi webinar Sembang Santai Emas ni macam yang sebelum-sebelum ni kita panggil Kak Ida. So dia ada pengalaman-pengalaman dia yang kita boleh ambil untuk jadikan kita punya bekas ilmu tu
Jadi kita boleh guna untuk sebarkan ilmu kepada orang lain. Kan? Sebab kita tak mungkinlah kita ada pengalaman yang banyak sangat sampai kita nak cerita kat orang pasal kita je kan. Oh, aku simpan emas macam ni kan. Jadi minta maaf. Bila kita buat webinar macam ni, kita buat webinar macam ni, so ada orang-orang yang nak kongsi pengalaman dia orang, cerita dia orang, macam mana dia orang kenal emas, macam mana dia orang tarik dealer. Tu semua benda-benda penting lah. Jadi kita buat webinar tu untuk benda tu. Jadi siapa yang malam ni join sebab nak fusi kat emas, kita sembang santai emas ni kita tak boleh nak cerita sedetail lah macam mana nak buat fusi kat emas. Sebab sebenarnya bila benda tu kita rasa benda tu rasa macam fusi kat emas ni susah lah. Yang kena kena dengar betul-betul ke ataupun kena ada nota kan. Sebenarnya kalau kita pergi buat tu sebenarnya simple je. Benda yang kita rasa susah tu sebenarnya simple. Tapi yang penting kena ada ilmu lah kan. Buat apa pun kena ada ilmu. Macam nak ambil uduk ke, nak basuh tangan dengan betul ke pun kena ada ilmu lah. Okey, basuh tangan macam ni. Jadi kena ada ilmu. So, semua benda jadi mudah. Okay. Jadi dah 5 minit dah. Feng Shui ada berapa kita ada semua? Ada berapa rencana? Banyak kan? Saya ni sebab Feng Shui yang nak jadi speaker, saya terpaksa jadi MC speaker. Agak lambat sikit. Hari Isnin. Okay, so topik sharing kita hari ni, topik sharing pengalaman emas dan orang design. Jadi Puan Husnul dah bagi dia punya tips lah. Dia nak bagi tahu pengenalan diri dia. Lepas tu nombor 2, bagaimana boleh dapat hidayah, mulakan semangat emas. 3, bagaimana kenal orang design dan kenapa pilih orang design. Keempat, kisah kebahagiaan sebagai ahli orang design. Yang 5, kisah penyesalan sebagai ahli orang design. 6, pengalaman fungsi kat emas untuk bantu orang. Dan 7, kata-kata semangat untuk semua. Okay, ada 7 semua. Banyak juga, insyaAllah kita boleh tamatkan kot. Jadi saya serahkan pentas sembang santai emas ni terus kepada Puan Husnul. Alhamdulillah. Puan, saya tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Testing suara dengar tak? Jelas tak? Okay. Siapa yang boleh dengar jelas tu tolong type jelas supaya siapa yang hadir kalau jelas cakap dengar sebab takut nanti cakap seorang-seorang pula. Itulah. Okay, insyaAllah boleh dengar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi hadir meluangkan masa untuk malam ini. Okay, insyaAllah saya mulakanlah dengan pengenalan diri dulu. Okay, nama saya Husnul Zulkarnain. Boleh panggil saya Husnul atau boleh panggil juga Siti Husnul. Saya seorang home tutor asalnya, home tutor private. Okay, home tutor private ni maksudnya saya duduk dengan keluarga tu untuk mengajarlah anak-anak mereka. Dan dalam masa yang sama saya juga adalah seorang dealer aktif Oro Design. Tapi taklah aktif macam orang-orang yang dah lama kan. Ni baru nak bermula lah aktif. Okay, saya punya hobi adalah belajar dan juga mengajar. Sebab tu saya jadi home tutor. Okay, so itu untuk agenda yang pertama. Teruskan ya, Tuan Pengasas? Boleh. Okay. Terus. Ayat. So agenda yang kedua, bagaimana saya dapat hidayah simpan emas. Okay, pada asalnya saya termasuk orang-orang yang tak berapa suka dengan emas lah. Sebab saya tak faham kenapa orang perempuan pakai emas kan. Mereka macam sangat-sangat tergila-gila ke emas. Seolah-olah emas tu buat mereka lupa diri lah. Jadi macam ada rasa negatif terhadap emas. Itu awal-awalnya saya macam tu lah. Okay, jadi bagi sahabat-sahabat yang dapat e-buku dealer tu, dekat bahagian misi dealer tu ada 5 level kat dalam buku tu. Dia kata level pertama tak suka emas. Level kedua dia tengok emas ni sebagai perhiasan. Level ketiga tu dia tengok emas tu sebagai aset orang kaya saja kan. Dia ada level-level. So saya ni asalnya level 1 lah. Tak berapa gemar dengan emas. Okay. Tapi mula dapat hidayah tu bila saya bertemu dengan Tuan Rizwan Mokhtar di Facebook. Okay. Dia yang banyak berkongsi tentang
emas tu adalah duit sebenar. Dia bercerita tentang sejarah mata wang. Okey, dia ceritakan tentang dokumentari Mike Maloney, The Hidden Secret of Money. So dari situ saya mula membuka mata dan mula nampak yang okey, rupanya sistem mata wang kertas ni sangat-sangat tidak selamat sebab dia boleh jatuh nilai tiba-tiba jadi kosong. Okey. Lepas tu mata wang kertas kita ni tidak dia dicetak tidak bersandar pada apa-apa aset. Okey, tidak bersandar pada emas. Jadi akibatnya apa? Akibatnya mata wang kertas kita sentiasa susut nilai. Okey. Sebab tu kalau dulu kita boleh beli karipap apa mungkin 50 sen, sekarang harga tu dah naik kan. Maksudnya kita nampaklah harga barang semua naik. Itu petanda kuasa beli kita dah susut. Okey, kuasa beli mata wang ringgit tu dah susut. Jadi di situ saya nampaklah betapa yang mata wang kertas ni ada problem lah. Ada penyakit, penyakit inflasi tu kan. Jadi dan saya nampaklah betapa yang emas tu rupanya adalah duit sebenar. Okey, dalam sejarah rupa-rupanya yalah zaman Nabi pun guna emas kan sebagai duit. Jadi di situlah saya mula nampak emas tu sebagai duit sebenar dan saya mula faham kalau kita nak selamatkan simpanan kita daripada masalah susut nilai kan, daripada masalah tiba-tiba jatuh nilai jadi kosong, kena cepat-cepat tukar jadi emas lah. So sejak tu tahun 2019 rasanya saya mula simpan emas lah. Okey, sekejap. Okey, kita ke agenda ketiga kan. Macam mana saya boleh kenal? Maaf tak dengar. Okay. So yang nombor 2 tadi tu kira lepas jumpa Tuan Rezan Mokhtar tu, Rezan Mokhtar tu lah. baru Puan nampak lah yang orang kata apa, the real money tu. Maksudnya bukan sekadar emas tu sebab dia bernilai atau apa mewah kita nampak ataupun boleh buat sebagai aset, tapi maksudnya melalui pembacaan dan apa tontonan video atau dokumentari tu, so Puan nampak yang duit sebenar yang orang panggil apa yang sepatutnya selayaknya kita guna atas muka bumi ni sepatutnya emas tu lah kan. Emas dan perak. Sebab hanya emas dan perak sahaja yang boleh mengekalkan kuasa beli kita. Jadi itulah duit. Okey, macam mata wang kertas, tak kira US dollar ke ringgit ke, sebenarnya mereka hanyalah mata wang. Mereka bukan wang. Mereka hanyalah mata wang atau dalam bahasa Inggeris kita panggil currency. Dia ada beza antara money dengan currency. Okey, kalau kawan-kawan tengok dokumentari The Hidden Secret of Money, mungkin nanti kita boleh sharekan lah Ketua Penasihat JF1 Tuan Rizwan Mokhtar pun ada terjemahkan dalam bahasa Melayu dokumentari ni. Sangat membuka mata dan tu saya untuk faham perbezaan money versus currency. Okey. Dia perbezaan dia satu je lah. Kalau money dia boleh kekalkan kuasa beli kita. So emas adalah the real money sebab dia boleh kekalkan kuasa beli dari zaman Nabi dulu sampai hari ni. Emas tetap bernilai dan boleh dijadikan duit di mana-mana tempat sepanjang zaman. Sedangkan kalau mata wang kertas ringgit hanya laku di Malaysia sahaja kan. Itu pun boleh jatuh nilai jadi kosong. Betul tak? Nilai ringgit kita. Saya bagi contoh duit shilling RM1 dulu. Kalau kawan-kawan pernah tengok tak duit shilling RM1? Siapa kat sini pernah tengok duit shilling RM1? Cuba tulis dekat komen. Waktu saya dulu-dulu memang saya pernah gunalah duit shilling RM1 tu. Sekarang duit shilling RM1 tu dah tak laku dah. Okey. Itu membuktikan mata wang ringgit tu bukan sebenar. Sebab dia tak mampu. Tu Anis ada kata pernah. Sebab dia tak mampu kekalkan kuasa beli. Betul tak? Lagi satu mata wang kertas RM2. Dulu-dulu pun ada wang kertas RM2. Tapi sekarang dah tak laku. Tu.
Tuan Berong JB pun cakap dia simpan lagi shilling RM1. Sekarang dah tak laku kan? Itu menunjukkan ringgit bukan duit sebenar. Okey, duit sebenar adalah sesuatu yang boleh mengekalkan kuasa beli kita, iaitu emas dan juga perak. Okey, jadi di situlah saya mula nampak, oh rupanya emas tu duit sebenar. Okey, selama ni saya tak suka dengan emas tu, tapi bila dah dapat pemahaman yang betul daripada Tuan Rizwan Mokhtar, iaitu ketua penasihat JF1 kami ni, di situlah saya mula dapat hidayah menyimpan emas. Tapi saya tak terus simpan emas lah sebab waktu tu tak ada, belum lagi bekerja kan. Tapi yang penting ilmu tu dapat dulu. Bila dah ada ilmu, nanti bila dah ada ringgit tu kita tahulah nak buat apa kan. Daripada membazir, tukar jadi emas sebagai simpanan. Okay, jom baik. kita move on. Okay, boleh ke yang agenda ketiga. Bagaimana kenal orang design dan kenapa pilih orang design? Kenapa tak pilih yelah, beli kedai-kedai emas biasa ke ataupun beli pada orang kawan ke? Kenapa? Okay. Faham? Memang nak apa, okay, kita ada ilmu emas dan kita pun dah faham emas ni penting untuk kita simpan. Untuk kita simpan sebagai duit lah. Duit dan kita akan gunakan nanti. Okay, macam mana saya boleh kenal dengan Oro Design ni? Tak ada siapa yang kenalkan saya dengan Oro Design. Saya yang cari sendiri, saya Google apa semua kan. Lepas tu saya masuk dalam blog Tuan Zulkifli. Kalau siapa tak kenal Tuan Zulkifli, dia adalah mentor kewangan lah. Yang kami promote 2 buku ni. Ni adalah Tuan Zulkifli yang saya maksudkan. Dia ada tulis blog tentang emas kan. So saya masuk dalam blog dia. So daripada blog tu dia yang kenalkan. Ada 1 gram yang dijual murah. Waktu tu nama dia bukan Oro Design lah, Power Gold. Syarikat Power Gold tu dia jual 1 gram emas yang lebih murah berbanding Public Gold. Jadi dengan cara tu, cara tu lah saya dapatkan emas daripada Power Gold tu. So lepas tu Power Gold pun tak ada. Yang muncul adalah program usahawan Oro Design kan. Itu pun saya cari sendiri, tak ada siapa yang bagi tahu. Adalah saya jumpa seorang introducer tu, dia bagi tahu Power Gold dah tak ada. Kalau nak beli emas boleh melalui Oro Design. Kalau nak murah lagi, jadilah ahli Oro Design. Straight saya terus minta jadi ahli Oro Design, tak perlu fikir panjang demi mendapatkan harga emas, harga kilang sepanjang hayat. So Berapa yuran masa? Tahun berapa? Tahun bila? 2018? kalau tak silap waktu tu 500 RM599 untuk daftar keahlian Oro Design tahun 2019 kot waktu tu. 599 dapat apa-apa tak? Dapat 0.25 ke dapat? Ke tak dapat? Tak ingat lah, mungkin 0.25 kot. Tak ingat. Tapi macam tu lah kisahnya. Macam mana saya boleh kenal Oro Design. Dan kenapa saya pilih emas Oro, sebab yelah kita dapat harga kilang. Lepas tu proses nak beli pun mudah secara online. Tak perlu nak keluar pergi ambil emas tu. Sebab saya susah kan nak keluar. Selalu saya memang ada di rumah lah. Jadi prefer jual beli tu berlaku secara online. Lepas tu dia kata emas tu tulen dan dia ada jaminan keselamatan pos. Tu dah cukup lah bagi saya untuk dapatkan emas Oro Design ni. Okay? Okay. Alright. Suara kurang jelas Tuan Pengasas. Unmute. Jadi agenda yang keempat boleh ceritakan sikit. Sekejap kita baca ni. Saya pernah Puan Anissa. Saya pernah ikut BOP, Power Gold. Tapi rupanya sign up Oro Design. BOP tu apa Puan? Maaf, BOP tu apa? BOP Power Gold tu lah saya pun tak tahu. Business tau. Okay. Baik. So maksudnya Puan Anissa ni pun orang lama juga ni. InsyaAllah kita boleh jemput. InsyaAllah. Kalau rasa macam ada ilmu ataupun ada pengalaman yang nak dikongsikan untuk sahabat-sahabat kita yang lain, boleh bagi tahu JF1, kita buat kita set date, kita set tarikh,
kita buat webinar cerita bagi pengalaman. So semua orang boleh guna pengalaman tu. Puan Juliana, Puan Laila, Puan Siti Aisyah. Kan yang mana yang baru tengah orang kata tengah panas-panas ni, tengah hangat nak buat orang design ni kan. Memang perlukan copywriting atau content yang sangat-sangat power lah. Kan betul tak? Jadi webinar ni sangat bantu. Jadi macam Puan cerita ni salah satu. Jadi kita boleh ceritakan sedikit kebahagiaan menjadi ahli. Yang ni lagi penting, boleh buat konten. Kenapa sebab saya nak jadi orang design kan? Sebab Okey. sebab ada orang dia join orang design pun tak boleh beli sampai hari ni. Tak tahu kenapa dia join tapi dia tak beli. So mungkin ada tak kebahagiaan itu. Jadi apa yang bahagia pada orang design? Okey, bagi saya antara bestnya kita jadi ahli oro design ni adalah kita mudah nak dapat emas fizikal tu. Tak banyak apa syarat-syarat yang pelik-pelik lah. Kena buka akaun ke kan, atau macam syarikat tu dia kata kalau nak keluarkan 1 gram, at least dalam akaun tu kena ada 2 gram. Kena ada 2 gram dulu baru boleh keluarkan 1 gram. Kan susah kan. Jadi dengan oro design ni sangat mudah lah untuk kita dapatkan emas fizikal tu, semudah membeli sayur. Macam tu lah senang cakap. Dan tapi itulah bila macam saya join oro design ni, matlamat saya tu lebih kepada untuk memudahkan diri membuat simpanan. Waktu tu saya tak terfikir nak menjual. Saya tak terfikir orang kata apa nak buat bisnes oro design tu secara serius kan. Sebab tak ada orang yang macam guide. Tak ada orang yang bagi tahu kalau kita buat bisnes emas oro design ni sebenarnya kita membantu orang mengukuhkan kewangan dia, mengukuhkan simpanan dia kan. Tapi Alhamdulillah walaupun saya buat macam secara santai-santai kan, saya macam buat jugalah sharing apa kata-kata tentang emas tu penting sebab apa, saya buat sharing dekat grup penduduk kan. Saya buat tu konsisten mungkin dalam seminggu kot. Ada jugalah apa jiran yang mesej kan, dia kata dia nak 5 gram. So saya punya sweet memory adalah apa bila ni saya cerita sikit macam mana saya jual 5 gram pada dia kan. Saya bagi tahu 3 harga. Satu harga dealer berapa, harga bukan dealer berapa, harga public gold berapa. So saya akan letak harga tengah-tengah lah supaya lebih rendah daripada public gold, lepas tu tinggi sikit daripada harga dealer lah kan. So contoh kalau harga public gold 5 gram 1,600, kalau harga dealer 1,100 saya letaklah dalam mungkin 1,200, 1,300 harga jual kan. Tapi jiran saya ni dia nak 5 gram di tangan, dia nak cepat. Mungkin dia nak hadiahkan pada seseorang yang special kot sebab dia nak cepat kan. So saya kata saya ada 5 gram dekat tangan. Tapi saya akan jual harga mahal lah. Saya jual harga 1,499. Yang saya terkejut tu, dia beli yang tu walaupun harga tu lagi mahal kan. So nak kata sebab untung kat situ, saya untung 300 lebih tau. So maksudnya dengan duit yang dia bayar pada saya tu, saya boleh beli balik 5 gram saya tu. Maksudnya beli daripada kilang lah. Lepas tu saya boleh tambah lagi 1 gram. So dekat situ nampak macam wah, bestnya kita boleh tambah apa simpanan emas melalui apa bisnes oro design ni kan, bisnes jual emas. Dalam masa yang sama kita bantu orang beli emas sebagai aset. Sebenarnya bisnes emas ni membantu orang membeli emas. Kita bantu dia dapatkan emas yang tulen dengan harga yang berpatutan. Kita selamatkan dia daripada skamer emas. So jangan takut untuk serius membuat bisnes emas. Banyak dia punya keberkatannya insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi Lagi satu saya nak share. Sekejap. So daripada pengalaman tu kan, yang paling berharga adalah bukan duit tu semata-mata, bukan untung tu semata-mata. Tetapi bila orang tu tak pernah jumpa kita, tapi dia trust pada kita. Itu benda yang saya rasa, sangat berharga lah. Orang ni tak pernah jumpa saya kan. Tapi dia boleh bayar 1,499 untuk beli emas. Trust dekat situ sangat berharga lah. Dan lagi satu pengalaman bahagia besar menjadi dealer oro design ni, saya berjaya bantu beberapa orang sahabat baik saya untuk sama-sama lah join jadi ahli oro design supaya mereka pun dapat beli emas dengan harga yang terbaik, harga kilang. Tu adalah
kelebihan lah bila kita jadi dealer Oro Design ni, banyak rupanya peluang untuk kita bantu orang. Bukan semata-mata cari untung, bukan semata-mata fikir bisnes semata-mata. Kita membantu orang sebenarnya. Tu point saya nak share dengan kawan-kawan semualah. Okay? Okey, Alright. baik. Alhamdulillah. Jadi saya ambil masa 2 minit. Ini pada pandangan saya lah sebagai seorang uh, orang panggil peniaga emas. Ataupun sebelum ni pun saya pernah berniaga benda lain pun. Jadi kalau kita ambil definisi bisnes tu kan, perniagaan tu. Perniagaan ni boleh dikatakan semacam perkhidmatan, servis ataupun kita hasilkan produk lah. Jadi kalau dalam sudut Islam tu dia kira fardu kifayah lah kan, betul tak? Sebab contohnya sebenarnya uh, kalau saya seorang dah bantu orang kan, dapatkan emas, orang lain tak payah buat pun tak apa. Dari segi sudut tak dapat pahala tu kan. Tapi sebab kita tahu nak reach orang tu, saya seorang tak mampu. Jadi kita perbanyakkan dealer untuk reach semua orang kan. Jadi uh, saya nak share lah sikit. Maksudnya bila kita berniaga ni kita kena ada ada semangat tu, tak semangat nak membantu tu melebihi daripada nak menjual. Sebab bila kita bagi value, ni apa kelas-kelas marketing yang saya join lah, kelas-kelas marketing yang saya join, dia orang cakap betul, hakikatnya memang kita nak berniaga, kita nak meneruskan hidup kan, kita nak dapat income sebab kita tak ada kerja lain, itulah kerja kita berniaga. Tapi kalau dalam sudut definisi berniaga tu, dia sebenarnya adalah salah satu perkhidmatan atau servis atau mengeluarkan barang atau produk untuk membantu masyarakat ni. Contoh dekat area saya ni kan, Pulau Pinang ni tak ada orang buat kari pak ataupun nasi lemak. Jadi aku nak buat nasi lemak lah untuk bagi orang dapat makan nasi lemak. So dekat situ sebenarnya membantu orang dapat makan nasi lemak, betul tak? Jadi bila kita ada faham definisi perniagaan, kita tahulah kita buat kerja ni, kita tahu kita nak get dealer 150. Tapi kita kena ingat bila kita get dealer, kita kena betul-betul lah pandu dia. Sebab apa? Saya ingat gitu Abang Ain cakap, dia jaga dealer jaga customer. So kalau kita ambil kawan kita join Oro Design, lepas tu kita tak handle dia betul-betul, kita tak orang kata kontrol, jaga dia, bagi tahu dia Oro Design ni bergerak macam mana kan. Itu bahaya. Sebab apa? Kalau dia rasa Oro Design tu tak bagus, itu habis lah. Sebab nanti dia akan lari, lepas tu ada kemungkinan dia akan cakap tak best Oro Design ni, join yang lain lah. So keburukan nama Oro Design tu jadi susah. Jadi dalam bila berniaga tu kita kena ada, first kali letak matlamat tu adalah membantu. Betul macam tim JF1, kita letak kita nak membantu seramai yang mungkin rakyat Malaysia. Ya betul, bila kita bantu dan dia orang nak dibantu, dia ada servis lah kan. Servis perkhidmatan tu kena bayar lah. Jadi sebenarnya tak ada isu lah kalau aku nak berniaga, aku tak nak buat tolong-tolong orang pun. Sebenarnya perniagaan tu sebenarnya membantu. Jadi itu salah satu perkongsian yang saya belajar dengan kelas-kelas marketing sebelum ni lah. Jadi kita fokus membantu dulu. Kalau contoh hari ni ada orang tanya, emas harga berapa tiba-tiba dia mesej, contoh Tuan Berong ke Puan Laila, tiba-tiba ada seorang mesej, hari ni harga emas 1 gram berapa? Bantu dia. Bantu dia. Jangan over excited, jangan, sebab nanti menghampakan. Sebab kadang-kadang orang hanya bertanya sebab dia nak compare dengan harga lain kan. Bagi tahu dia, okey, kami harga kilang sekian. Menjadi dealer harga murah. Layan dengan sehabis baik lah. InsyaAllah. Sebab apa kita tahu bila kita buat yang baik, Allah bagi baik tu kan. Tapi kalau kita buat baik tak dapat baik pun tak kisah, sebab kita jangan orang kata tu lah, over excited. Sebab kita tahu ada orang banyak yang kadang-kadang mesej ni saja-saja je nak tanya, nak tengok harga. Jadi kita kena faham definisi perniagaan tu, then insyaAllah buatlah betul-betul Oro Design, sebab memang boleh membantu. Macam saya pun, sebab saya cuma cakap pasal inflasi je. Saya fokus, saya buat Oro Design ni, saya cuma nak orang faham je. Duit tu apa kan, wang tu apa, money, what is money and what is currency. Saya dapat fahamkan 2-3 orang, terus dia orang cakap, bagi aku emas lah. Sebab tu je lah sebenarnya kan. Jadi cara nak membantu orang tu yang paling penting. Baru orang datang cari kita. Masa tu kita letak harga 1 gram 400 pun, aku nak beli lah sebab aku tahu emas ni penting. So kat situ lah. Jadi 9.5. Puan Husnul, minta maaf saya ambil sedikit pentas anda. Jadi kisah penyesalan. Ada juga penyesalan
Saya ingat kan juara design tak ada penyesalan akhir. Kejap, Ha, Tuan. Sebelum tu saya ya. nak share satu lagi pengalaman bahagia menjadi dealer Oro Design ni kan. Kita bantu orang dapatkan emas, kita bantu beri kesedaran kenapa emas tu sangat penting. Macam mana emas tu bantu kita survive zaman inflasi kan. So saya nak share satu lagi pengalaman saya dengan seorang kakak ni. Dia datang untuk urut lah tangan saya ni dia cramp, mungkin banyak menaip kan. So waktu dia urut tu saya share tentang emas. Saya kata dengan kakak tu, ramai rakyat Malaysia masih tak faham kepentingan simpan emas tu. Mereka tak faham yang emas tu adalah duit sebenar. Okay, lepas tu saya share lah kenapa emas tu duit sebenar. Lepas tu kenapa harga barang sekarang ni asyik naik disebabkan inflasi. Inflasi tu sebenarnya apa kan? Lepas tu saya cerita-cerita macam mana emas tu boleh bantu kita survive zaman inflasi dengan teknik fungsikan emas kan. Sebab bila inflasi kan harga barang naik kan, termasuklah harga emas. So bila kita fungsikan emas kita dekat arah nu, harga emas kita dekat arah nu tu pun naik sekali nilai dia kan. So kita boleh pergi ke arah nu untuk dapat lebihan tunai. Lebihan tunai. Jadi saya cakap dengan kakak ni, contoh kalau akak nak guna duit tu untuk pergi melancong ke, nak bayar hutang ke apa kan. So daripada duit tu habis macam tu je, sebaiknya tukarlah dulu jadi emas. Okey? Emas tu fungsikan dekat arah nu. Maksudnya emas tu kita cagar dekat arah nu untuk dapat tunai. Okey? So tunai tu baru kita guna untuk bayar hutang ke, bayar sewa rumah ke, pergi melancong ke kan. So dengan cara tu sekurang-kurangnya emas kita masih ada di arah nu. Duit tu tak hangus macam tu je. Emas masih ada di arah nu. Okey, emas di arah nu ni ada beberapa kelebihan lah. Jadi antara kelebihan tu saya cakap dengan kakak tu adalah setiap kali inflasi makin teruk, waktu tu lah harga emas pun akan naik makin naik tinggi lah kan. Jadi bila harga emas naik tinggi, itulah peluang untuk kita ke arah nu dapat lebihan daripada harga emas yang naik. Itulah namanya teknik fungsikan emas tu. Okey, boleh nampak tak? Nampak tak kelebihan fungsikan emas tu? Contoh kalau sahabat-sahabat yang sedang mendengar ni ada duit. Okey, duit tu nak guna untuk pergi menunaikan umrah ke, nak pergi melancong ke tak tahulah Pulau Tioman ke kan. So daripada macam habiskan duit mungkin 4-5 ribu macam tu, apa kata tukarkan dulu duit tu jadi emas. Okey? Dan emas yang puan dah tukarkan tu kan, emas tu bawa ke arah nu. Okey, bawa ke arah nu. Lepas tu cagarkan emas tu, dapatkan tunai. Tunai tu baru guna untuk pergi bayar hutang ke, pergi melancong ke, pergi tunai umrah ke kan. Emas kita yang dekat arah nu tu masih di bawah nama kita tau. Maksudnya kita ada hak untuk tuntut. Bila harga emas naik, kita ada hak untuk pergi arah nu cakap, saya nak minta pegawai kirakan nilai emas saya dekat arah nu tu. Ada lebihan tak? Kalau ada lebihan, kita ada hak untuk dapat. Okey? Ini dia teknik fungsikan emas yang ilmu yang sangat berharga yang kita harus tahu, kita harus belajar. Okey? InsyaAllah kita akan cakap lebih detail lah tentang teknik fungsikan emas ni dalam sesi lain lah. Sesi bimbingan percuma emas. InsyaAllah kami akan buat juga. Balik pada kisah kakak tu, bila dia dah faham tentang emas tu boleh membantu, zaman inflasi yang harga barang sentiasa naik ni, dia pun faham yang daripada duit dia habis, baik dia tukar jadi emas dulu, dia cagar dekat arah nu, baru guna tunai dari arah nu tu pergi melancong kan. Barulah dia terbuka hati dia tu, nak dapatkan emas. Okey, alhamdulillah lah. Tu pun kisah yang sangat happy lah kan, sebab kita berjaya sedarkan orang tentang kelebihan kepentingan simpanan emas tu. Okey, tu dah saya nak share. Okey, kita boleh move on lah ke agenda seterusnya. Tolong unmute Tuan Pengasas. Boleh. Teruskan. Okey. Saya baru lepas makan, betul asyik sendawa je. Okey, alright. So seterusnya adalah kisah penyesalan sebagai dealer Oro Design. Bukan menyesal sebab jadi Oro Design, tapi
sebagai dealer Oro Design ni ada beberapa perkara yang saya rasa kalaulah saya tahu lebih awal bukankah lagi bagus. Contohnya itulah maksud saya kan. So yang pertama adalah lambat kenal emas. Dah umur hampir 30-an baru kenal emas tu penting kan. Kalaulah saya kenal emas tu waktu saya masih budak-budak kan bagus kan. Banyak duit raya yang boleh ditukarkan jadi emas. Jadi tak adalah hangus macam tu, hilang macam tu kan. Lagi satu, mungkin duit beasiswa waktu saya belajar dulu pun bolehlah saya tukarkan jadi emas. Tapi sebab kita tak tahu ilmu emas waktu tu kan, duit tu habis macam tu je, tak tahu pergi mana. Jadi itu adalah satu perkara yang ada rasalah sesal tu. Kenapa tak ada siapa yang ajar pada saya waktu kecil, waktu remaja, waktu dah universiti pun tak ada. Ilmu emas tu tak sampai, tak ada siapa cakap. Jadi saya harap untuk hilangkan rasa sesal ni, saya nak cuba sedaya upayalah untuk sampaikan ilmu emas ni kepada semualah, tak kira umur dia kecil ke besar ke dewasa ke tua kan. Kita tak nak mereka menyesal macam kita lah sebab lambat tahu tentang emas. Okey, saya harap sahabat-sahabat pun berusaha untuk sebarkan dakwah ilmu emas ni. Banyak dapat membantu masyarakat, banyak duit mereka dapat diselamatkan. Begitu juga ada jiran saya yang kena scam. Scam puluh-puluh ribu, scam emas kalau tak silap, scam emas. Betul lah scam emas, dia yang cerita kan. So saya bila dengar tu saya rasa macam, ya Allah, kenapalah waktu tu saya tak share dia tentang emas, tentang Oro Design kan. Kalau tidak, dapatlah selamatkan duit dia yang puluh-ribu tu daripada terjebak dalam scam, betul tak? Tu pun satu penyesalan jugalah. Itu akibatnya kalau kita tak aktif menceritakan pada masyarakat tentang emas dan Oro Design sebagai sumber yang terbaik lah untuk dapatkan emas fizikal. So tu antara penyesalan lah sebagai dealer Oro Design kan. Okey, lagi satu ni, tak ada orang yang share pada saya tentang buku kewangan dan emas ni. Okey. Saya rasa kalau saya tahu tentang buku kewangan, dua buku combo ni, insya-Allah saya mempunyai simpanan kewangan yang lebih kukuh dan dapat bantu lebih ramai lagi orang. Okey, kalau mungkin saya rasa hari ni saya dapat contohlah cecah 100 gram. Kalau saya dapat bukunya awal-awal, mungkin saya akan lebih konsisten menyimpan emas dan akan capai lebih banyak lagi lah simpanan kita. So nak bantu orang ke, nak bantu diri tu lebih mudah lah kan prosesnya. Tu pun satu penyesalan jugalah, tak ada siapa yang ajar. Penting kita baca buku kewangan dan emas ni. Sebab tu kami tim GF1 sangat menyarankan sahabat-sahabat semua dapatkan buku combo ni daripada kami. Okay? Wang emas dan misi bebas hutang ni. Dia ajar ilmu kewangan dan ilmu emas yang asas. Okey, dapatkan. Kalau tidak, kita takut nanti kita menyesal macam saya jugalah sebab dah lambat baru dapat baca buku yang sangat bermanfaat macam ni. Okey. Yang ni pula, Jom Simpan Emas ni, ini adalah buku yang Master Dealer Oro Design Arina. Kak Arina pun dia sarankan baca buku yang ni. Ni daripada Oro Design lah. Maksud saya, Master Dealer Oro Design sendiri promote buku ni. Tapi macam kami tim GF1 untuk fahaman asas, kami promote yang ni. Okey, kami promote buku yang ni. Buku combo. Untuk fahaman asas keuangan dan juga emas. Okey. Lagi satu penyesalan saya sebagai dealer Oro Design adalah saya rasa saya bukan introducer yang baik. Maksudnya apa? Saya kenalkan sahabat saya tu dengan Oro Design. Saya tolong dia daftar jadi ahli. Lepas tu saya tak ada follow up dia. Sebab saya fikir, okey, dia dah daftar jadi ahli Oro Design, apa-apa nanti dia tanya master dealer lah. Kalau dia apa dia tak tahu, dia boleh tanya Tuan Arba'i kan. So, mungkin disebabkan sikap saya macam tu dan yelah saya tak tahu cara nak layan dia dengan lebih baik. Sebab introducer saya pun dulu hilang entah ke mana, tak tahulah. Jadi, kat situ ada rasa menyesal lah. Sepatutnya saya harus menjadi introducer yang baik. Sekarang ni dah ada GF1. Okey, sekarang ni dah ada GF1. Kalau
Kalau saya dapat lagi bantu orang daftar jadi ahli, saya akan promote lah dia untuk pertama dapatkan e-buku dealer GF1 untuk bantu bimbing dia macam mana nak bermula. Manfaatkan betul-betul apa peluang yang Orodesign bagi kan. Saya pun waktu mula-mula join Orodesign tu saya tak nampak betapa banyaknya peluang dalam Orodesign yang kita boleh manfaatkan. Bila dah baca buku kewangan ni baru nampak, oh bagus betul Orodesign ni. Walaupun penulis ni adalah orang publish, tapi tulisan dia tu menyebabkan saya lagi menghargai peluang dalam Orodesign, iaitu peluang berniaga. Okey, menjadi dealer Orodesign ni automatik kita ada peluang untuk berniaga. Bila berniaga adalah peluang untuk kita jana income, kukuhkan kewangan diri, keluarga. Dan yang penting dalam masa sama dapat bantu orang celik emas. Sebab emas tu sangat penting terutama dalam zaman sekarang. Zaman krisis, zaman inflasi yang non-stop. Penting benda ni kita sebarkan pada masyarakat. Okey. So itu saja kot penyesalan. Ada banyak jugalah kot 3-4 penyesalan. Tapi InsyaAllah lah kita akan cuba bantu seramai mungkin rakyat Malaysia untuk celik emas. Supaya mereka tak menyesal lah seperti saya. InsyaAllah. Okey Tuan. Okay, jadi penyesalan boleh digantikan dengan dan tindakan yang memberi impak lah kepada masyarakat. Itulah yang sedang dilakukan. Jangan asyik sesal tak berguna je kan. Okay, jadi tu ada satu chat. Tu Puan Anis tu cakap ramai sekeliling saya yang terjebak dengan skim pelaburan emas kan. Tengok tu. Ramai orang kita yang terlibat dalam skim pelaburan emas. Jadi kalau kita dealer Orodesign ni tidak cerita pada mereka, orang akan terjebak benda tu. Mereka dah ada ilmu emas, mereka nak cari emas tapi dia tak tahu platform yang terbaik. Okey? Jadi kita share je tentang Orodesign ni. Terpulanglah dia nak join Orodesign ke tak. Yang penting kita share. Betul tu. Tuan Keris kata dah bagi tahu terserah lah kan. Betul? Betul. Okey. Bila kita teruskan? Dah ada berapa minit lagi? Ada lagi 15 minit. Okey, so kita masuklah agenda yang ke-6 yang ke-7. Okey? So, agenda yang ke-6, pengalaman saya fungsikan emas untuk bantu orang. Okey, saya cerita sebelum saya tahu ilmu fungsikan emas, okey, saya adalah beberapa gram emas, taklah banyak tapi adalah sikit. Jadi, bila ada kawan baik kata dia perlukan duit apa semua, saya kata, okey, apa kata ambil lah emas ni kan. Boleh jual, nanti bolehlah guna untuk apa yang dia perlukan. Nanti kalau dia duit balik, bolehlah dia bayar kan. Lebih kurang macam tu lah. So saya bagi je emas tu pada dia. Okey. Itu waktu saya tak tahu ilmu fungsikan emas. Ataupun bila ada kawan-kawan yang lain nak pinjam duit, saya bagi cash. Pinjamlah cash ni 200, 300, pinjamlah. Kan. Terpulanglah dia nak bayar ke tak kan. Nak minta segan. Biasa macam tu lah. Kita nak pinjamkan duit kat orang ni, kita nak minta dia bayar balik tu kita rasa segan. Betul tak? Ada tak kawan-kawan kat sini yang pinjamkan duit kat orang, lepas tu orang tu tak bayar-bayar. Kita nak minta dia bayar, kita yang segan. Ada tak siapa-siapa kawan-kawan kita yang macam tu? Kalau ada, sebut ada. Kalau ada, cuba type dekat chat tu. Ada. Saya lah orangnya. Tak minta dah. Kan? Itulah. Tapi dalam hadis bagus. saya... Bagus Puan Laila tak minta dah. Tak minta dah. Tapi dalam hadis saya terbaca antara kita bersedekah dengan kita pinjamkan duit pada orang, yang dapat pahala banyak adalah bila kita pinjamkan duit pada orang. Sebab apa Sebab mungkin sebab bila kita pinjamkan duit pada orang tu, dia punya maruah diri, harga diri tu lebih terjaga lah. Daripada kita kata, nak ambil ni sedekah untuk kau kan. Mungkin dia akan rasa macam, aku ni pengemis ke kan. Tapi kalau kita kata, saya pinjamkan dulu duit ni, insyaAllah kalau ada duit nanti boleh bayar balik kan. So dia punya maruah tu masih ada. Mungkinlah sebab tu hadis tu kata pinjam duit ni lagi banyak pahala. Tapi itulah bila dah pinjamkan duit, susah pula nak minta orang tu bayar balik. Sedangkan kita pun perlukan duit. Betul tak? Kadang-kadang kenderaan rosak ke kan, kita pula yang
perlukan duit tu. Alright, so bila saya dah tahu teknik fungsikan emas, saya belajar dengan Akademi Oro Design. So daripada saya bagi cash terus, ataupun saya macam bagi emas saya minta dia jual, saya dah tukar cara tu. Caranya adalah saya cakap dengan kawan saya, okay, nak pinjam berapa? Contoh dia nak pinjam 100 kan? 100, 200. Okay, fine. So saya ada 1 gram, saya bagi tahu dia yang saya akan cagarkanlah 1 gram ni dekat arah nu. So dia ada masa dalam 6 bulan lah untuk dia bayar balik. Kalau dia bayar cepat, kos upah dia taklah tinggi sangat. Cakap macam tu lah kan. So insyaAllah kawan ni pun faham. Lepas tu bila macam dah 2-3 bulan berlalu masih krik-krik, tak ada tanda-tanda nak bayar, kita message kawan tu cakap, salam nak bagi tahu. Sekarang ni dah 3 bulan kos upah ke arah nu sekian-sekian, nak bagi tahu tu je. Nanti dia sendiri yang cakap, okey bulan depan saya bayar. Tengok dia sendiri yang cakap, itulah dia kelebihan kita gunakan teknik fungsikan emas di arah nu untuk bagi pinjaman pada orang. Orang tu yang sendiri yang nak bayar. Kita tak perlu nak cakap, kau bila nak bayar kan? Dia pun faham-faham, dia pun dah faham. Kalau aku lambat bayar nanti kos upah makin tinggi pula kan. Jadi dia sendiri yang akan berusaha untuk bayar insya-Allah. Dan lagi kalau dia tak bayar pun, contohlah kalau dia memang tak mampu nak bayar, sekurang-kurangnya emas kita masih ada di arah nu. Nanti kalau harga emas naik, kita adalah peluang pergi ke arah nu minta lebihan tunai kan. Tiba-tiba dapat 1,000, 2,000 pun Alhamdulillah. So nampak tak kelebihan teknik fungsikan emas tu. Even nak bantu orang pun boleh guna teknik fungsikan emas. Boleh faham ke cerita saya ni? Kalau faham boleh tak tulis dekat chat tu faham. Mungkin saya cerita laju sangat ke? Okay. Yang saya dapat lah teknik ni kan, teknik Alhamdulillah. fungsikan emas ni, pinjaman. Dia sebenarnya bila kita bagi pinjam atau dia ada satu Alhamdulillah. teknik. Dia ada satu teknik lah. Teknik dia yang mana? Dengar tak? Dengar. Teknik dia sebenarnya fungsikan emas tu kebaikan dia 90% dekat kita sebenarnya. Kalau kita dah fungsikan emas bagi tunai tu dekat kawan yang nak pinjam tu, sebenarnya kita dah win dah. Kita win dari segi akhirat dengan dunia lah. Nanti ada bila kenaikan emas berlaku, kita ada tunai. Tapi sebenarnya cara nak dapat duit balik tu, kita selalu pakai teknik yang macam kita cakap macam, sebenarnya kita nak benda tu, tapi kita pakai nama orang lain. Contoh macam, kawan aku nak pakai duit yang hari tu kau pinjam tu bukan duit aku, tu duit kawan aku. So kawan kita yang pinjam tu, dia jadi macam dia jadi macam berat pula macam tak bayar. So dia bayar. So sama lah bila dia cakap, ni arah tu dah hantar mesej cakap dah 3 bulan. So dia akan rasa macam, berat pula arah tu kacau si Husnul ni kan, kawan Husnul. So dia pun nak bayar lah. Sebenarnya. So Alhamdulillah dengan teknik fungsikan emas tu, ya betul kawan saya tu dia bayar balik. Dia kata dia nak bayar bulan depan kan. Dia bayar balik duit yang dia pinjam tu. Sebab apa saya kata, okey dah 4 bulan. 4 bulan kalau arah nu kos upahnya sekian-sekian. Jadi dia memang nak bayar balik, dia akan bayar dengan cepat lah. Tu dia kelebihan dia. Bila kita guna emas tu untuk bantu orang. Lepas ni kalau ada sahabat-sahabat, ada kawan ke ahli keluarga suka pinjam duit kan, gunalah teknik tu. Guna teknik fungsikan emas. Okey? Jangan terus bagi cash. Cakap dengan dia, saya akan cagarkanlah untuk awak 2 gram, 3 gram. Ada masa 6 bulan bayar. Kalau tidak nanti kos upah dia naik. Macam tu lah adanya teknik dia. Okey? Ya, upah tu dia yang bayar. Betul? Betul. Upah tu dibayar. Tak mahal pun upah. Upah dalam RM8 je. Contohnya saya cagar 1 gram kan. 4 bulan dah berlalu. Upah simpan tu RM8 je. So kawan saya tu dia bayar RM10 terus kos upah tu. So Alhamdulillah kan. Alright. So tinggal lagi 10 minit. Okay. So ada apa-apa nak tanya ke sebelum saya ke agenda terakhir? Oh sorry Puan Zanaria. Suara saya tak jelas sebab hujan dekat sana. Okey. Tak apa, insyaAllah kami kalau dapat buat recording ni kami hantarlah dekat group. Okey, boleh dengar balik. Alright. Puan Laila, upah tu dia bayar. Oh ni saya dah jawab tadi kan? Okey.
Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Puan Siti Aisyah ada tanya 1 gram tu hantar kat mana? 1 gram tu cagar dekat arah nu. Atas nama kita tau, bukan atas nama dia. 1 gram tu cagar dekat arah nu. Bila dapat tunai, tunai tu masuk dalam dia punya account bank. Bagi tahu ni hasil daripada cagaran 1 gram. Cakap macam tu. Okey, lepas tu biarlah 2-3 bulan berlalu kan. Agak-agak kalau krik-krik tu bagi tahulah. Assalamualaikum. Saya nak maklumkan hari tu apa kos upah dah sekian-sekian. Macam tu lah. Nanti dia faham lah. InsyaAllah nanti dia akan jawab. Okey, insyaAllah bulan depan saya bayar. Macam tu. Okey? Alright, tinggal lagi 9 minit. Ada apa-apa lagi nak tambah Tuan Pengasas? Sebelum ke agenda terakhir? Boleh terus lah. Kalau ada lebih nanti kita baru cakap. Yang terakhir kata-kata semangat. So, Alright. Okey, kata-kata semangat. Okey, agenda kita yang terakhir adalah kata semangat untuk diri saya dan juga untuk semua sahabat lah yang mendengar ni kan. Iaitu pertama, untuk kita share ilmu emas yang mana adalah ilmu yang bukan setakat bermanfaat tapi ilmu yang sangat penting. Okey? Disebabkan inflasi bila inflasi kita punya mata wang kertas tu sentiasa hilang kuasa beli, sentiasa susut nilai. Akibatnya kita terpaksa bekerja lebih masa, kita kurang kebebasan bersama dengan keluarga. Okey, banyak impak dia disebabkan inflasi. Jadi dengan adanya ilmu emas ni, kita boleh sharekan dengan masyarakat. Okey, macam mana untuk survive menggunakan emas zaman inflasi. Okay, mungkin ni belum lagi jelas. Jadi saya ajak sahabat-sahabat kalau ada webinar tentang bimbingan fungsikan emas tu, jemput join ya. Kita ceritalah. So point saya adalah untuk kita sharekan ilmu penting tentang emas ni, kita tak perlu tunggu diri kita ni jadi jutawan dulu tau. Aku kena jadi jutawan barulah nak cakap dengan orang tentang emas. Kan, tentang emas ni boleh mengukuhkan kewangan. Tak perlu. Okey? Tak perlu tunggu jadi jutawan. Okey? Ilmu tu bermanfaat, kita sharekan je. Orang nak terima ke tak nak terima, itu kita serahkanlah pada Allah Ta'ala kan. Kita sampaikan saja. Okey? Sebab itu adalah ilmu yang baik. Bahkan kejayaan kita tu jangan bandingkan dengan orang lain. Contoh, aku ni taklah berjaya sangat. Emas aku cuma ada 0.25 gram je. Aku baru ada ni 0.25 gram ni. Takkan nak cakap emas dengan orang kan. Diri sendiri baru simpan sikit kan. Jangan macam tu ya. Kita bandingkan kejayaan kita dengan diri kita yang sebelumnya. Maksudnya dulu kita langsung tak ada simpanan. Okey? Hari ni alhamdulillah sejak kenal emas, kita dah ada simpanan walaupun sekecil 0.25 gram. Itu pun dah satu kejayaan yang besar. Okey? Tak perlu tunggu jadi jutawan, barulah nak cerita dekat orang tentang ilmu emas. Barulah nak share tentang Oro Design ya. Jadi itu kata-kata semangat untuk hari ini. InsyaAllah saya doakan sahabat-sahabat semua bersemangat untuk berdakwah ilmu emas pada masyarakat. Okey? Target GF1 adalah kita nak membantu 32 juta rakyat Malaysia celik emas. Okey, sehingga kan satu keluarga tu ada 1 kg emas. Tujuannya apa? Supaya mereka ada simpanan kewangan yang kuat. Kalau apa-apa berlaku, sistem mata wang kertas runtuh, at least ada backup. Kalau ada apa-apa krisis, at least emas tu akan jadi duit. Emas ni, dia boleh jadi duit tak kira lah apa krisis pun. Macam aset rumah atau aset tanah, dia boleh jadi kosong kalau berlakunya bencana alam, berlakunya perang. Tapi emas tak. Emas takkan jatuh nilai jadi kosong. Jadi emas ni adalah backup waktu krisis terutamanya. Okay? Especially zaman inflasi, harga barang sentiasa naik kan. Kita kena bagi tahu orang, tukar simpanan tu. Jangan simpan dalam bentuk kertas, simpan dalam bentuk emas. Barulah ia akan protect simpanan, value simpanan kita tu. Okay? So, itu saja yang saya ingin kongsikan. Minta maaf kalau ada apa-apa yang kurang. Saya pulangkan pentas ini kepada Tuan Pengasas, Tuan Faris.
Okey, terima kasih Kongsinya. Sebab sebenarnya bila tengok Kongsinya tu rasa macam dia tak nak berhenti dah. Okey, tak apa. InsyaAllah kalau ada masa lagi boleh kongsikan lagi untuk rakan-rakan baru kan. Jadi menjawab soalan Puan Laila Daud, kalau kita ada stok emas ada orang nak beli, adakah digalakkan jual emas yang ada pada tangan COD dan nak tentukan harga macam mana? Okey macam ni. Ini yang MD Arba'in ajar lah. Kalau Puan Puan Laila ada stok emas tu banyak, so make sure rumah tu ada safety punya ni lah, safety punya uh, orang kata apa, rumah tu disecuritykan dengan baik lah. Satu kan, sebab ada stok emas kan. Dan kedua, bila dah start berniaga emas dan orang tahu kita ada stok, kita COD, salah satu benda yang kena make sure juga lah. Sebab MD cakap kalau orang tu tiba-tiba dia cakap nak beli 100 gram, 200 gram, tu kena make sure betul-betul memang dia nak beli ke tak. So, sebab COD ni bahaya sikit lah. Banyak isu juga kan. Jadi yang bab tu mungkin Puan boleh apa orang panggil nilaikan sendiri kan. Kalau berani ke tak nak hantar, mungkin kena bawa kawan ke apa, yang tu semua yang tu common sense lah kan, betul tak? Saya harap boleh menjawab soalan. Tapi kalau ada stok, so ada orang nak beli, digalakkan jual emas yang ada pada tangan, ya digalakkan. Tapi COD atau post saya tak. Saya rasa saya harap post lebih baik lah kan. Dan kedua, nak tentukan harga macam mana? Nak tentukan harga, sebenarnya dealer, kita dah jadi dealer ni, memang dah urus design dah bagi dah. Dah bagi satu table hijau tu. Table hijau tu hanya sebagai rujukan je. Kalau nak letak lebih pun tak apa, sebab JF1 pun, kita orang team JF1 pun letak lebih benda tu. Tapi make sure kita jangan tinggi sangat lah daripada orang-orang yang dah official kan, dah established. Contoh macam saudara kita Public Gold ke, Habib Jewels ke, Pohkong ke, bermain di situ, bermain di area tu. InsyaAllah boleh, sebab saya pun pernah letak nak dekat sama dengan Public Gold lah. Alhamdulillah ada orang beli juga kan. Dia sebenarnya bila orang tu dah trust dan dia cakap okey aku nak transfer duit, kita dah tahu lah orang ni boleh letak harga tinggi. So itu atas kehendak Puan Laila lah. Kalau Puan Laila rasa aku boleh letak ni sampai limit nak dekat dengan Public Gold pun, punya harga pun dia akan beli juga, letak lah, tak kisah pun. Tapi jangan letak over lah, sebab letak over memang sasar orang tak beli lah. Sebab kita kena tahu orang yang nak beli emas tu dia dah tahu dah, dia dah survey kedai-kedai emas lain, syarikat-syarikat lain. Jadi bila kita tak lebih, nanti dia cakap kau kata harga kilang, kenapa mahal sangat kan. Jadi yang tu satu, yang COD tu saya galakkan untuk tak COD lah, melainkan kalau 1 gram. Tapi 1 gram pun bahaya, sebab apa, MD Arba'in pernah cakap kadang-kadang dia orang nak test je, dia orang ambil sikit, so dia orang nak tengok kita ni siapa, kita duduk mana, kita buat tak COD. So yang tu Puan Laila kena tenung-tenungkan So lah. maksudnya sebaik-baiknya kita biar kelang lah yang post kan, betul tak? Yang tu paling bagus lah. Tapi melainkan kalau betul-betul kita kenal kawan kita. Contoh memang kawan kita ni, tak apalah. Macam saya, ada kawan saya memang bawa pergi kat dia. Saya pergi pagi depan dia. Tuan Tapi Tuan Faris, 1 minit tinggal. okay. So soalan dah tak ada. Terima kasih di atas segala ilmu malam ni. Sekejap, nak bagi tahu ni, nak bagi tahu. Dapatkan buku combo ni ya kawan-kawan. Okey, dapatkan. Siapa yang berminat boleh PM kami. Ni Tuan Zulkifli Syafiee ni apa, master dekat Public Gold kan. Dia pun cakap, dia tak bagi tahu diri dia tu dealer emas kepada jiran dia atas faktor keselamatan. Kena jaga keselamatan jugalah. Kalau ada orang nak beli, kita order daripada kilang lah sebaik-baiknya. Kecuali kalau orang tu kita kenal dan kita percaya dengan dia. Okey Tuan, tolong tutup. Lagi 10 saat. Okey, jadi terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa dan waktu yang lain. Saya ucapkan